Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi selamat tahun baru. Tak sampai 10 jam dari sekarang kita akan menyambut tahun 2023 secara rasmi. Okey, banyak perkara yang gembira yang mencabar tahun 2022. Banyaklah pengalaman-pengalaman kita tahun 2022. Okey, baik. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, yang sudah komen. Bagi yang belum, saya mohon supaya tekanlah butang subscribe. Tekan butang subscribe. Kemudian bagi anda yang ingin jadi member, terima kasih. Saya alu-alukan kerana kita akan mulakan pemberian goodies dan merchandise, stiker secara percuma tahun depan bagi mereka yang terpilih di dalam member channel ini. Baik, Masli Malik pastinya seorang yang memang dari dulu agak kontroversi. Sejak dari zaman Mahathir sudah ada kontroversi dengan Mahathir. Sekarang timbul semula kontroversi tentang Menteri Pendidikan. Tentang Menteri Pendidikan. Dia kan pernah jadi Menteri Pendidikan. Malangnya kalau saya tidak silap macam kena pecat pula. Aduh, kesian juga Masli Malik. Kemudian Masli Malik tidak dapat mempertahankan, dia tidak dapat mampu untuk mempertahankan kerusinya di Simpang Renggam. Akhirnya ada satu artikel yang memang mengejutkan daripada sahabudin.com.net. Agaknya Dr. Masli nak beritahu dia yang patut jadi Menteri Pendidikan, kata sahabudin.com.net. Dr. Masli Malik, bekas Menteri Pendidikan yang telah diminta untuk meletakkan jawatan ketika era pentadbiran Tun Mahathir Mohamad selepas PRU 2018 dan kemudian tidak menang. Selepas itu tidak menang bertanding di Simpang Renggam pada PRU 15 yang lalu, secara tiba-tiba telah menyalankan agar golongan yang terlibat dalam bidang pendidikan dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Menteri Pengajian Tinggi setelah PRU 16 akan datang. Wow. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Tindakan itu, kata beliau, adalah bagi membolehkan kebebasan akademik dipertahankan. Sekarang pun bebas juga, Pak. Saya fikir sekarang dalam proses untuk penambahbaikan, dalam proses di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Kabinetnya sedang berusaha untuk menambah baik setiap kementerian yang ada di Malaysia. Katanya kita harap pada PRU 16 nanti, katanya kita letakkan buat duluan, iaitu menjadi Menteri Pendidikan dan Menteri Pengajian Tinggi bukan daripada orang politik. Biar orang dalam bidang pendidikan sendiri, iaitu orang yang tahu isi hati dan hala tuju, kata beliau lagi. Dr. Masli yang juga bekas pensyarah sebelum menceburi bidang politik turut mengungkit bagaimana Hadi Awang, Presiden PAS pun tidak dilarang datang ke universiti ketika beliau memegang jawatan Menteri Pendidikan sebelum ini. Katanya, saya ingat sebelum PRU, Fahmi Reza tak boleh masuk. Zaman saya Haji Hadi pun boleh masuk, tambahnya lagi. Dengan melontarkan saranan serta ungkitan sedemikian, agaknya Dr. Masli ingin menyampaikan isyarat atau mesej kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa beliaulah yang sepatutnya dilantik sebagai Menteri Pendidikan atau Menteri Pengajian Tinggi dalam susulan kabinet baru-baru ini, katanya. Okey. So itulah yang terjadi. Kamu rasa betulkah Masli Malik mau jadi Menteri Pendidikan sebenarnya? Ataupun itu sejarah kebetulan saja, ataupun itu hanya persepsi semata-mata daripada setiap orang. Persepsi itu subjektif. Setiap orang ada
persepsinya sendiri. Apa-apa pun yang Mazli Malik tulis, kalau orang lain dia punya pemahaman lain, orang lain pemahaman dia lain. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Malaysia. Memang kita gembira di tahun baru ini. Kita harap Tun Mahathir pun gembira lah. Tapi walaupun begitu, Tun Mahathir kena balun lagi. Aduh, kesian jugalah. Kesian juga Tun Mahathir, sudah tua, kena balun lagi lah pula. Kali ini Nazri Aziz sekali lagi balun Tun Mahathir. Nazri Aziz ni, saya nak beritahu dulu, dia ini adalah bekas di Jabatan Perdana Menteri ketika era Mahathir. Jadi itu pertama. Kedua, Nazri Aziz ini memang dah kenal siapa Mahathir. Jadi dia nak balun Mahathir, memang mungkin ada fakta, mungkin ada sebab kenapa. Nazri balun lagi Tun Mahathir. Eloklah terus jaga cucu. Betul, saya setuju. Tun Mahathir sepatutnya dia jaga cucu dia sekarang, bukan lagi untuk berpolitik. Saya fikir Tun Mahathir sudah cukup lama berpolitik. Sekarang ini masanya untuk dia bersama dengan keluarga, terutamanya cucu-cucunya. Daripada berpolitik, lebih baik jaga cucu lagi baguslah. Biarkan Anwar Ibrahim, biarkan Muhyiddin, biarkanlah mereka yang berpolitik untuk Malaysia. Biar Mahathir tengok saja daripada rumah. Biarlah Anwar yang mentadbir negara, biarlah kumpulan daripada Muhyiddin jadi pembangkang. Tidak perlu bantuan daripada Tun Mahathir lagi. Masa Tun Mahathir sudah limpas, sudah berlalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, daripada sabudin.com.net melantik seseorang yang sedang berdepan dengan kes mahkamah menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri TPM bukan satu perkara yang bertentangan dengan perlembagaan. Demikian kata Ketua Bahagian UMNO Padang Rengas, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz. Yang itu betul, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada dalam perlembagaan negara Malaysia, tidak boleh melantik seorang yang sedang ada kes mahkamah. Walaupun begitu, kalau undang-undang memang kalau ada sudah disabitkan kesalahan dan sudah selesai dalam rayuan, of course lah, memang tak ada lagi harapan, memang kalah lah. Tapi kalau belum lagi dibuktikan bersalah, mana-mana undang-undang Malaysia, mana-mana perlembagaan Malaysia, tidak ada yang menghalang daripada seseorang yang belum disabitkan bersalah, belum dibuktikan bersalah, daripada memegang apapun jawatan yang ada di Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tidak ada masalah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Menurut Mohamed Nazri Abdul Aziz, yang juga adalah bekas Menteri Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri era Tun Mahathir. Jadi maksudnya Nazri Aziz ini seorang yang tahu apa yang dia cakap lah tentang undang-undang. Seorang TPM tidak boleh membantu Perdana Menteri dalam menjalankan tugas-tugas berlandaskan perlembagaan negara. Beliau berkata jawatan TPM tidak ada dalam perlembagaan negara. Sebaliknya, ia adalah amalan politik. Sebaliknya, itu adalah hanya satu amalan politik yang telah bermula sejak dari dulu lagi. Jadi di dalam perlembagaan Malaysia tidak ada disebut timbalan Perdana Menteri. Jika ada kecacatan di sebalik pelantikan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, hanyalah dari segi moral semata-mata, tetapi moral tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang, kata bekas Menteri Undang-Undang itu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sekali lagi Mahathir kena lagi. Ini kerana Mahathir sampai sekarang masih lagi belum berpuas hati dengan pelantikan Zahid Hamidi. Okey. Jadi pada pendapat saya begini, biarlah Anwar Ibrahim yang menyelesaikan perkara-perkara seperti itu.
Jadi Mahathir sudah limpas, Mahathir sudah berlalu. Jadi biarlah Datuk Seri Anwar Ibrahim lah yang melaksanakan tugasnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mungkin sebab itulah bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri itu untuk Parlimen dan Undang-Undang itu berkata, pelik apabila seseorang yang berpengalaman seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad membangkitkan mengenai pelantikan seorang timbalan Perdana Menteri. Katanya sebagai seorang yang sudah berpengalaman, Dr. Mahathir tentunya lebih memahami fungsi dan tugas-tugas timbalan Perdana Menteri dibanding dengan orang-orang yang lain. Tetapi mungkin Tun Mahathir sudah tua, dia sudah lupa. Kan dia pun pernah kata dia mudah lupa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sudahlah Tun Mahathir, berhentilah daripada menghentam Anwar lagi. Lebih baik Tun Mahathir fokus untuk jaga cucu. Dan yang paling penting, lebih baik Tun Mahathir sibukkanlah diri dengan membuat amal, membuat pahala banyak-banyak untuk bekalan kehidupan seterusnya. Yang ketiga, daripada sibuk tentang kerajaan ini, lebih baik Anwar Ibrahim sibuk macam mana untuk selamatkan pejuang. Sibuklah berfikir macam mana untuk selamatkan GTA, macam mana untuk selamatkan pejuang, macam mana untuk memastikan kelangsungan survival politik untuk parti pejuang. Daripada sibuk fikir tentang Anwar Ibrahim, sibuk fikir tentang Syed Hamidi, biar pergi kat mereka lah. Mereka nak tenggelam kah, mereka nak maju kah, mereka nak hilang kah, nak buat apa kah, biar pergi kat mereka. Pakcik Atok Mahathir, biarlah jagalah jagalah parti yang disayangi itu, pejuang itu. Pastikan nanti kalau PRU ke-16, sekurang-kurangnya pejuang kalau kalah pun dapatlah penambahan dari segi undi. Jangan kalah, hilang deposit lagi macam sekarang ni. Memalukan sungguh. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bagi anda yang sudah join member, saya ucap terima kasih. Bagi yang belum tekan subscribe, saya mohon tekanlah butang subscribe, komen dan joinlah member. Kerana bermula tahun depan kita akan mulakan pemberian goodies dan sebagainya bagi semua member yang bertuah dan terpilih. Kita jumpa lagi, bye bye.